Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi saya Ustaz Ahmad Rojahan bin Zakaria untuk kita bincangkan mata pelajaran pendidikan Islam untuk tahun 4, tajuk jenis-jenis najis. InsyaAllah sama-sama kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi anak-anak, InsyaAllah hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan jenis-jenis najis. Pada minggu yang lalu kita telah pelajari secara sepintas lalu berkenaan dengan kategori-kategori najis. Kalau anak-anak melihat pada muka surat 114, tajuk Mari Bersuci. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan secara detail pada hari ini apakah jenis-jenis najis dan bagaimana cara untuk kita membersihkan ataupun menyucikannya. Sebagaimana yang kita telah bincangkan pada minggu yang lalu, najis ini bermakna, najis ialah semua kotoran atau benda-benda yang kotor yang boleh menghalang kita daripada ataupun boleh menghalang sahnya solat. Sebagai contoh, bila kita nak sembahyang ataupun kita solat, tiba-tiba badan kita terkena darah. Darah itu ialah najis. Bila badan kita ataupun pakaian kita terkena darah, maka sembahyang kita tidak sah. Jadi itulah najis. Jadi bagaimana, insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan secara detail jenis-jenis najis dan cara bagaimana untuk kita bersihkan. Okey anak-anak, sekiranya ada buku bersama anak-anak, kita akan lihat pada muka surat 115, iaitu jenis-jenis najis. Boleh dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Mari kita lihat apa yang dikategorikan sebagai najis. Yang pertama, kategori najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Maksudnya, najis mukhaffafah ini boleh kita sebut sebagai najis yang ringan. Najis yang ringan yang boleh dimaafkan, tetapi perlu dibersihkan untuk memastikan kita sembahyang dalam keadaan yang sah. Jadi kategori najis mukhaffafah ini sebagai contoh, najis bayi lelaki. Dengan syarat bayi lelaki tadi dia tidak makan dan tidak minum. Dia hanya minum susu ibunya sahaja. Boleh faham anak-anak? Okey, baik. Itu najis mukhaffafah. Mari kita lihat pula najis yang kedua, iaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah, najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contoh, air kencing, tahi dan darah. Baik, najis mutawassitah ni adalah najis yang pertengahan, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Itu najis mutawassitah, najis yang sederhana beratnya. Sebagai contoh, air kencing, tahi, darah, muntah dan sebagainya. Kategori yang ketiga, najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Najis mughallazah ini ialah najis yang berat, bukan najis yang sederhana dan bukan najis yang ringan. Apa dia najisnya? Contoh, kita boleh lihat najis mughallazah ini ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh, air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Bermakna najis mughallazah ini
melibatkan binatang seperti anjing dan babi dan serta keturunannya. Cara membersihkan najis. Okey, baik. Yang pertama, najis mukhaffafah. Bagaimana caranya? Renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Apa maksudnya? Maksudnya renjiskan air mutlak. Apa dia itu air mutlak? Nah, kita kena fahami apa itu air mutlak. Air mutlak ini bermaksud air yang bersih dan boleh membersihkan. Itu sifat air mutlak. Senang kita cerita air daripada paip air, ataupun air daripada perigi, ataupun air yang ada di rumah kita. Air itulah air mutlak. Jadi cara bagaimana kita renjiskan air mutlak tadi, ataupun kita tadah, ambil air mutlak, letak di dalam satu bekas. Kita ambil air mutlak, kita renjiskan di tempat pakaian yang terkena air kencing bayi tadi. Boleh faham? InsyaAllah kita tonton video ini. Sekiranya pakaian anda terkena najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Cara membersihkannya ialah dengan mengambil air yang suci dan bersih, kemudian renjiskan di tempat yang terkena najis dengan rata. Kemudian keringkan pakaian tersebut dan anda boleh menggunakannya seperti biasa dengan yakin. Okey, baik. Itu adalah video bagaimana untuk kita membersihkan najis mukhaffafah. Senang, kan? Okey, baik. Kita lihat pula pada jenis najis yang kedua, iaitu najis mutawassitah. Apa itu najis mutawassitah? Itu najis yang pertengahan, tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Maksudnya najis yang pertengahan. Baik, bagaimana cara untuk membersihkan? Cara nak membersihkan najis mutawassitah, yang pertama, kita lihat pada yang pertama, itu menghilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Dan yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan rasa. Okey, baik. Untuk najis mutawassitah, dia lebih sedikit cara basuhannya daripada najis mukhaffafah. Jadi bagaimana cara nak bersihkan? Yang pertama, kita kena hilangkan dahulu najis yang ada pada pakaian. Hilangkan dahulu. Bersihkan sampai hilang. Buangkan dulu najis yang terkena pada pakaian. Dan yang kedua, barulah kita ambil air mutlak, kita basuh sehingga hilang warna, bau dan rasa. Ya, 3 benda. Bila kita hilangkan najis tadi, basuhkan dengan air mutlak, sama ada dengan basuh dengan air mutlak sehingga hilang warna, bau dan rasa. Macam mana nak hilangkan warna? Air kencing bayi mesti warna, air kencing kanak-kanak mesti warna kuning, kan? Warna kuning. Bila kita basuh, pastikan warna kuning air kencing tadi hilang. Yang kedua, pastikan warna bau. Yang kedua, pastikan bau juga hilang. Bila kita basuh dengan air mutlak, bila kita cium tak ada bau hancing, bermakna najis itu dah hilang. Dan yang ketiga, pastikan najis itu hilang rasanya. Bagaimana rasanya? Hilang rasa, tapi bukan bermakna kita jilat atau kita makan. Tak. Bermaknanya hilang warna, bau dan rasa. Maka kita yakin bahawa najis tersebut telah pun bersih. Okey, boleh faham anak-anak? Untuk faham lebih, kita tonton video ini. Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawassitah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan
Yang pertama, hilangkan najis tersebut. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa was-was. Okey, kita telah pun menonton bagaimana cara membersihkan najis mutawassithah. Okey, kita teruskan dengan cara membersihkan najis yang ketiga, iaitu najis mughallazah. Jadi untuk memastikan pakaian kita boleh dibawa untuk solat, maka kita perlu hilangkan dahulu najis tersebut. Bagaimana kita nak hilangkan? Baik, yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Hilangkan dahulu najis. Kalau kita lihat ada kesan tahi anjing, maka kita hilangkan dahulu, bersihkan dahulu. Yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Dan yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Baik, untuk kita bersihkan pakaian kita ataupun badan kita daripada najis mughallazah, yang pertama tadi kita ingat, bersihkan dahulu najis yang kita nampak, buangkan kotoran najis yang kita nampak. Yang kedua, kita kena sediakan 1 air tanah. Bagaimana? Air tanah kita boleh ambil di mana-mana. Sediakan air tanah, bancuh dengan air, dan air tanah tadi kita siram di tempat yang terkena najis. Gosok sekali dengan air tanah, bersihkan, dan selepas selesai sekali dengan air tanah, yang ketiga kita basuh sebanyak 6 kali dengan air mutlak. Untuk faham lebih lanjut, jom kita saksikan video. Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mughallazah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. 4,
daripada najis mughalladhah. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Kita telah pun melihat bagaimana cara untuk kita bersihkan daripada ketiga-tiga najis yang telah kita pelajari. Kita telah pun menonton video bagaimana cara untuk kita membersihkan najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughalladhah. Jadi ketiga-tiga kategori najis ini adalah najis yang berlainan. Bila kita tahu kategori-kategori najis, maka kita akan mengetahui bagaimana cara untuk kita membersihkannya. Untuk kita bersihkan pakaian kita daripada najis-najis yang terkena. Perkara ini sangat penting untuk pastikan amalan ataupun untuk kita pastikan ibadah yang kita lakukan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang terkena najis pada pakaiannya dan kita terus dengan melakukan amalan ibadah seperti solat, maka solat kita tidak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana pakaian kita yang kotor. Kerana syarat untuk kita mendirikan solat, mestilah kita pastikan pakaian dan badan kita bersih daripada najis. Jadi salah satu cara untuk kita bersihkan adalah dengan kita pelajari tiga jenis najis yang telah pun kita pelajari pada tadi, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughalladhah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat difahami dengan baik, dan sekiranya ada apa-apa persoalan, insya-Allah kita akan bincangkan pada kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.